Okey, hai, Assalamualaikum dan selamat petang saya ucapkan kepada semua. Saya Muhammad Fitri akan ditemani oleh tiga rakan yang lain iaitu Nur Azlin, Muhammad Nasrul dan juga Nur Maizatul Balkis untuk membentangkan tajuk Music Ritual iaitu berkenaan dengan Mek Mulung dan juga Ulik Mayang. Baik, oleh itu kami akan mulakan dahulu iaitu saya dan juga Balkis. Kami akan membentangkan mengenai music ritual iaitu berkenaan dengan Mek Mulung. Okey, kita teruskan kepada pengenalan kepada Mek Mulung. Baik, sedikit pengenalan berkenaan dengan Mek Mulung merupakan suatu adunan kesenian yang telah digabungkan dalam satu seni persembahan. Ianya terdiri daripada unsur-unsur lakonan, nyanyian, tarian dan muzik. Meskipun seimbas lalu persembahannya kelihatan agak begitu mudah, tetapi ianya tetap mempunyai keunikan dan nilai sentimental yang tinggi nilainya. Baik, seterusnya adalah berkenaan dengan sejarah ataupun asal-usul Mek Mulung itu sendiri. Mek Mulung merupakan sebuah teater tradisional yang dipersembahkan dalam bentuk nyanyian serta iringan muzik. Ia dikatakan berasal dari dari Mukim Wang Tepus Citra Kedah Darul Aman. Baik, sekarang saya akan menceritakan mengenai antara kisah-kisah berkenaan dengan Mek Mulung. Sebelum itu, Mek Mulung merupakan perkataan yang berasal daripada perkataan Mek iaitu panggilan pada gadis-gadis, sementara perkataan Mulung pula ialah nama hutan tempat tinggal bermulanya persembahan ini. Dan mengikut cerita zaman dahulu, terdapat seorang raja ini ataupun yang dipanggil Raja Ligor mempunyai seorang puteri yang baru dilahirkan. Namun, nujum yang telah menelaah masa hadapan mengatakan bahawa puteri itu akan mendatangkan kesan buruk terhadap raja tersebut dan negara itu sendiri. Oleh itu, raja pun membuang anaknya itu, puterinya itu ke dalam hutan. Namun terdapat beberapa orang dayang yang menawarkan diri untuk menjaga puterinya semasa mereka dibuang di dalam hutan tersebut. Namun semasa dalam hutan, puteri itu tidak berhenti menangis. Lalu salah seorang daripada dayang tersebut telah memukul dan memalu gendang dan secara tiba-tiba puteri itu pun berhenti menangis. Apabila berlaku perkara demikian, pada masa-masa berikutnya apabila sahaja puteri itu menangis, dayang mulalah memukul gendang dan dibuatnya. Dan lama kelamaan mereka bukanlah sahaja memalu gendang semata-mata tetapi bunyian-bunyian itu diiringi pula dengan cerita dan juga tarian oleh dayang-dayang. Akhirnya cerita yang dibawa mereka disebut sebagai itulah nyanyian Mek Mulung ataupun lakonan Mek Mulung. Setelah beberapa tahun, apabila si puteri sudah mula dewasa, semua lagu dan cerita dan tarian yang telah dipersembahkan padanya itu menjadi kegemarannya. Kemudian, puteri itu sendiri yang mengetuai persembahan tersebut. Dan mereka telah mula menjalankan persembahan dari desa ke desa, keluar dari tempat pembuangan asal tempat negeri tersebut. Dan mereka telah pergi ke beberapa tempat. Ada tempat yang masyarakat menerima, ada juga yang tidak menerima. Dan dikatakan lokasi terakhir mereka menyampaikan persembahan tersebut dan mendapat sambutan ialah di Kedah, di mana di Wang Tepus yang telah saya sebut sebentar tadi. Jadi begitulah antara kisah di mana punca ataupun berlakunya tradisi Mek Mulung itu sendiri. Baik, seterusnya ialah berkenaan dengan alat-alat muzik yang digunakan dalam persembahan Mek Mulung. Baik, antara alat muzik yang digunakan ialah rebana. Okey, dan rebana terbagi pada tiga iaitu rebana ibu, rebana penganak, rebana peningkah, gong, serunai, keceret dan juga mong. Baik, untuk alat muzik rebana dalam ensemble Mek Mulung dikenali sebagai gendang dan fungsi rebana itu sendiri ialah untuk menghasilkan rentak dalam lagu. Setiap rebana akan menghasilkan corak rentak masing-masing dan memainkan peranan yang penting dalam persembahan Mek Mulung. Baik, dan fungsi seterusnya iaitu serunai
Serunya ini berfungsi sebagai alat pembawa melodi dan dimainkan dalam lagu instrumental pada bahagian prolog dan juga cerita itu sendiri. Baik, seterusnya ialah alat muzik gong. Alat muzik gong ini pula berfungsi sebagai alat penanda masa dan digunakan untuk menandakan struktur kolotomik lagu nyanyian dan juga instrumental di sepanjang prolog dan cerita Mek Mulung itu. Gong merupakan alat penanda masa utama yang ditandakan dalam pusingan jangka masa metrik yang telah ditetapkan dalam struktur kolotomik sesebuah lagu dan persembahan itu. Baik, seterusnya ialah alat muzik mong. Mong merupakan menghasilkan dua bunyi mnemonik iaitu tuk pada bahagian busut dan juga bunyi ting pada bahagian yang rata. Mong berfungsi sebagai alat penanda masa sekunder dan dimainkan dalam pusingan jangka masa metrik tetap dalam struktur kolotomik sesebuah lagu dan persembahan itu. Seterusnya ialah alat muzik keceret. Keceret ialah pasangan buluh yang diklasifikasikan sebagai idiofon yang diketuk atau dipukul bersama. Bunyi akan dihasilkan apabila kedua-dua batang keceret itu dipukul sekali. Baik, bagi pemain memegang sebatang keceret pada sebelah tangan dan mengetuk kedua-dua batang keceret itu serentak pada beat yang tertentu. Keceret ini berfungsi sebagai alat penanda masa sekunder dan dimainkan secara berpusingan dalam jangka masa metrik yang ditetapkan dalam struktur kolotomik sebuah lagu seperti selalu. Baik, saya rasa setakat itu sahaja daripada saya berkenaan dengan asal-usul sejarah dan juga alat muzik yang digunakan dalam Mek Mulung. Seterusnya saya akan serahkan kepada saudari Nur Mazatul Balqis untuk menyambung berkenaan tajuk Mek Mulung yang seterusnya. Terima kasih. Okey, terima kasih Fitri. So sekarang saya akan terangkan tentang pelakon-pelakon Mek Mulung. Pelakon-pelakon Mek Mulung, first of course ada watak utama iaitu Pak Mulung, iaitu Raja. Lepas tu kita ada Mek Mulung, iaitu Puteri. Lepas tu ada 3 watak yang membantu karakter Pak Mulung ni, iaitu peran tua, peran muda, peran kiau. Selain daripada tu kita ada awang pengasuh ataupun bomo ataupun ahli nujum dipanggil Tok Wak, inang, peran dan penari. Penari yang menari. Peran ni kira macam karakter-karakter ataupun watak-watak sampingan yang tak ada nama spesifik. So yang ni semua dipanggil peran. Selalunya persembahan Mek Mulung ni dia dilakonkan oleh Pak Mulung dengan 3 yang peran tua, peran muda, peran kiau tu. Tapi bergantung pada ahli kumpulan yang perform Mek Mulung ni, dia boleh jadi ramai. Dia boleh jadi sampai macam 12 orang macam tu. And then semua pelakon-pelakon Mek Mulung ni hanya dilakonkan oleh lelaki sahaja. Okey, cara persembahan Mek Mulung. Pertama, pelakon-pelakon ni menggunakan bahasa Melayu lorat Kedah campur lorat-lorat Melayu Petani. Kedua, persembahan Mek Mulung tak ada guna skrip. Diorang melakonkan Mek Mulung ni secara spontan. Dan dia bawa cerita-cerita dan hikayat yang disimpan dalam ingatan. So, dijadikan sebagai macam pedoman dalam bentuk persembahan lah. Seterusnya, unsur-unsur jenaka, mana-mana babak yang ada cakap kelakar tu selalunya dibawa oleh watak peran. Dan keempat ialah ahli-ahli muzik yang main alat muzik. Diorang akan menyanyi sebagai suara latar, and at the same time ahli-ahli muzik ni ataupun orang-orang sekeliling dia ni akan menyaut seruan pelakon. Bila pelakon ni ucapkan sesuatu, kira orang-orang sekeliling dia kena sahut balik tau seruan tu. Kalau diorang tak sahut balik, tak jawab balik seruan tu, diorang percaya yang persembahan tu akan mati maklat. Mati maklat ni maksudnya macam persembahan tu dah tak boleh diteruskan sebab diorang percaya persembahan tu dah kena ganggu, dah kena kacau oleh hantu dan jin. Macam tu. Okey, persembahan Mek Mulung ni first dia akan start dengan bertabur, iaitu lagu pengenalan. So lagu pengenalan ni, bertabur ni ambil masa 5 ke 10 minit macam tu. Biasanya bertabur ni dia hanya main alat muzik serunai dan alat-alat muzik lain lah. Hanya alat muzik sahaja. So selepas bertabur akan pergi ke nyanyian bertabik. Nyanyian bertabik ni lagu pembukaan. So lagu pembukaan ni biasanya dia akan mulakan oleh ketua ahli kumpulan dan diikuti dengan ahli kumpulan lain. So selepas nyanyian bertabik dia akan menari.
So menari ni dia ada 4 ke 7 jenis tarian macam tu, tapi kita tak go detail. Lepas tarian barulah start cerita dan hikayat. Cerita dan hikayat tu yang lakonan lah. So cerita dan hikayat ni akan dimulakan oleh Pak Mulung. Pak Mulung ni yang akan start the lakonan. So bila ada pertukaran-pertukaran scene, pertukaran-pertukaran babak macam tu, biasanya akan ada nyanyian beramai-ramai. Macam kita tengok teater mula-mula berlakon, lepas tu bila nak tukar babak tu dia nyanyi ramai-ramai. Lepas tu baru kemudian tu dia masuk balik berlakon balik lah. So macam tu. And biasanya serunai hanya akan dimainkan bila menari saja. So untuk nyanyian serunai ni selalunya tak dimainkan. Sekarang kita akan cerita pasal dia punya ritual. Ada 2. Pertama ialah upacara buka panggung dan kedua ialah upacara sembah guru. So untuk upacara buka panggung, upacara ni biasanya dilakukan sebelum berlakunya persembahan memulung. And biasanya boleh dilakukan di bangsal ataupun di rumah. Mana-mana boleh. And tujuan kenapa diorang buat upacara buka panggung ni adalah untuk semoga macam para pemain dengan persembahan tu akan berjalan lancar tanpa sebarang gangguan. So macam mana diorang buat ritual buka panggung ni adalah dengan cara diorang gunakan sirih pinang, diorang jampi sirih pinang ni, lepas tu dengan kemenyan tu diorang memperasapi segala alat muzik yang diorang guna untuk mek mulung, persembahan mek mulung ni. Untuk gendang, diorang akan guna minyak kelapa, sapu dekat gendang tu. So lepas diorang dah buat semua jampi, sirih, kemenyan semua tu, semua alat muzik ni tak boleh dilangkah. Okey, ritual yang kedua ialah sembah guru. So upacara sembah guru ni, upacara dia lagi besar daripada upacara buka panggung. Sembah guru ni dilakukan setiap tahun 3 malam berturut-turut. Tujuan kenapa diorang buat sembah guru ni adalah untuk elakkan bencana, especially untuk kumpulan. So macam mana diorang buat ritual sembah guru ni adalah dengan cara buat kenduri, majlis kenduri. Lebih kurang macam majlis kenduri lain, ada buat penyembelihan kambing, ayam, makan-makan dan jemput ramai orang. Okay. Selain daripada tu, diorang ada buat amalan berjamu ataupun pentas sajian. Amalan berjamu ataupun pentas sajian ni diorang akan letak banyak-banyak jenis makanan dekat satu tempat dalam bangsal tu. Diorang percaya tu macam tanda hormat diorang terhadap roh-roh nenek moyang yang ada kena-mengena dengan mek mulung. And then diorang ada buat bacaan mantra dan akan ada ahli-ahli kumpulan yang melupa. So basically ahli-ahli kumpulan yang melupa ni diorang ahli kumpulan biasa. Diorang duduk kat tepi sambil tak silap Pak Mulung yang akan baca mantra. Sebab dia ibarat macam dia ketua. Dia akan baca mantra. Mantra ni sebenarnya mantra yang macam memanggil-manggil roh tu datang tau. So roh-roh ni dia akan masuk dalam badan ahli-ahli kumpulan ni. So mula dia orang akan duduk biasa. So akan ada beberapa orang yang tiba-tiba dia akan bangun, dia akan tiba-tiba buat figure-figure ataupun buat aksi-aksi pelik, menari pelik-pelik kat tengah-tengah bangsal tu. So itu macam tanda macam roh tu dah masuk dalam badan dia lah kira. So bila dia menari pelik-pelik tu macam-macam. Kadang-kadang ada yang sampai panjat bangsal lah apa segala bagai. Tu yang jadi bila mantra tu dibaca and akan ada roh yang datang. So lepas diorang macam dah tenang macam tu, akan ada sesi perubatan. So orang-orang yang sakit, even orang-orang kampung yang datang tu, yang mana sakit tu, boleh berubat dengan ahli-ahli kumpulan ni. So biasanya berubat diorang akan melibatkan macam urut-urut. Dan kalau diorang orang-orang yang sekarang yang ada terlibat dengan mek mulung, ada kena mengena dengan persembahan mek mulung, diorang sebenarnya tak nak sebut sebagai sembah guru. Sebab sembah tu kan macam kita sembah Tuhan kan. So diorang lagi prefer sebut sambut guru. Okey, slide yang terakhir untuk sembahan mek mulung adalah tokoh mek mulung. So antara tokoh-tokoh mek mulung yang tersohor adalah Allahyarham Ahmad bin Syahadan atau ramai orang panggil beliau sebagai Abang Mat. Okay, Abang Mat telah kembali ke rahmatullah pada April 2020. Beberapa info yang saya boleh kongsikan tentang beliau adalah beliau telah berkecimpung dalam dunia persembahan mek mulung daripada umur beliau 15 tahun lagi sampailah sekarang. Daripada mula dengan watak-watak peran je sampailah beliau berjaya membawa watak Pak Mulung, iaitu watak utama persembahan mek mulung. Sebenarnya saya tak jumpa banyak info tentang arwah, tapi ada satu momen di mana ada satu pementasan mek mulung iaitu hikayat Puteri 12 Beradik pernah dipentaskan di Dewan Tunku Abdul Rahman
time tu tokoh-tokoh dan pewaris-pewaris Mat Mulung ni ditampilkan ke atas pentas, termasuk arwah Abang Mat sebagai tanda hormat dan penghargaan lah kepada pewaris-pewaris dan tokoh-tokoh persembahan Mat Mulung. Semoga roh arwah dicuci rahmat dan ditempatkan di kalangan orang-orang yang beriman. Okey, sekarang saya akan serahkan kepada Nazrul dan Lin untuk terangkan tentang muzik ritual yang kedua, iaitu Ulit Mayang. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera kepada semua. Saya Muhammad Nazrul Naslim bin Nasruddin. So hari ini saya nak ceritalah pasal muzik ritual. Dan muzik ritual apa yang saya nak cerita pasal hari ini adalah muzik tentang Ulit Mayang. Nampak tak? Bunyi pun dah seram kan? So cerita sikit lah pasal Ulit Mayang punya, orang kata apa, asal usul ni kan. So dia sebenarnya Ulit Mayang ni dia berasal daripada Terengganu tau. So dia adalah sebenarnya satu tarian lah. And then, kenapa dia diklasifikasi sebagai muzik ritual? Sebab asalnya benda ni zaman dulu, ini kira cerita zaman dulu lah kan. Masa awal-awal nak start benda ni kan. So zaman dulu dia orang Terengganu ni dia ada banyak ramai nelayan tau. So bila ada satu ketika tu nelayan ni orang kata apa, perahu diorang tu dihempas badai ayat. Okey, dihempas badai. So bila dah dihempas badai tu semua tak sedarkan diri. And lepas tu bila semua bangun, ada seorang ni tak sedarkan diri. So bila seorang ni tak sedarkan diri, so dia panggil bomoh kan, nak sedarkan member dia ni kan. So bila dah member dia ni dah tak sedar, bomoh tu pun kira cakap okey ni dah kena sorok dengan bunian ni kan, puteri tu lah kan, puteri laut kan. So bomoh ni pun dia melaksanakan Ulit Mayang ni lah kan. Tu bomoh ni pun bertarung lah dengan puteri 1 sampai puteri 7. Dan akhir sekali puteri tu pun kata apa, biarlah yang laut pulang ke laut, yang darat pulang ke darat. Jadi bila start pada tu, Ulit Mayang ni digunakan untuk rawat pelbagai penyakit lah kan. So kira dia kata apa, famous untuk rawatan lah Ulit Mayang ni kan. So bila start pada situ, ramailah yang menggunakan servis-servis bomoh ni and Ulit Mayang ni kan kat tepi laut semua-semua. Macam-macam penyakit lah. Macam kena rasuk, tak sedarkan diri kan. Dan macam-macam lah kan. Ini kata apa, perubatan alternatif lah kan. Jadi start pada tu sampai sekarang Ulit Mayang ni dia ada yang masih gunakan untuk rawatan. Tetapi kalau kita tengok sekarang ni banyak untuk persembahan untuk majlis-majlis tertentu lah. Okay, so kita move on kepada dia punya example lah. Dia orang punya example. Okay, kalau kita tengok yang pertama, example dia ni asal adalah menggunakan gamelan. Yang kedua, dia orang menggunakan gong. Yang ketiga, rebana. Dan yang keempat ni adalah orang kata apa, orkestra. Maksudnya yang macam saya cakap tadi kan, bila itu yang zaman dulunya, yang asli tu lah. Yang untuk orkestra ni kira untuk yang persembahan zaman sekarang ni, kita pakai gendang, gong, biola, accordion. Sebab kalau biola dulu bomoh tak dapat cari. Sama macam accordion. Sama macam accordion. So susah lah kan, susah. So zaman dulu pun diorang guna apa ada je kan, apa ada yang boleh bikin kan. So untuk cara persembahan dan juga tokoh kan, saya serahkan dekat Lin lah untuk meneruskan presentation ni. Gitu. Okay Lin, silakan. Saya akan meneruskan penerangan terhadap Ulit Mayang dari segi upacara ritual atau cara persembahan. Yang telah kita ketahui bahawa Ulit Mayang merupakan upacara ritual masyarakat Terengganu. Ulit Mayang juga amat popular sebagai upacara pengubatan penyakit kepada masyarakat Terengganu yang tinggal di pesisiran pantai. Persembahan Ulit Mayang ini juga dimainkan dengan menggunakan mayang pinang. Mayang pinang itu akan dibangkit dengan semangat dan dibangunkan dengan semah asal usul. Dalam upacara penyembuhan penyakit ini, pawang akan menggunakan mayang pinang yang masih lagi dalam seludangnya dan tidak boleh menggunakan mayang pinang seludang yang sudah pecah. Diikuti juga dengan sebiji guri tembaga, batil yang berisi air,
sebatang lilin yang diperbuat dari sarang dan madu lebah, berti padi jantan, kemenyan, dan beberapa kuntum bunga. Biasanya, bunga yang digunakan seperti cempaka, melati, dan bunga melur. Lilin akan dinyalakan dan kemudian diletakkan dalam batil atau guri tembaga yang berisi air. Apabila sampai waktunya, maka pawang akan membakar kemenyan dalam dupa yang siap dengan bara api. Dan seterusnya, melihat arah asap yang sekaligus memberi petunjuk bahwa arah itulah nanti penyakit akan dibuang ataupun keluar, dan dari arah yang berlawanan pula. Putri 7 beradik dipanggil bagi menyempurnakan proses pengobatan. Sewaktu proses tersebut dijalankan, ianya akan diiringi oleh seloka dan pantun oleh rakan-rakan pesakit. Ritual ini dilakukan beramai-ramai pada waktu malam bulan purnama di tepi pantai dengan membuat satu bulatan, dan dukun atau pawang yang memegang mayang pinang duduk di tengah-tengah. Dan pada peringkat awalnya, tidak ada alat muzik yang mengiringi ritual ini. Tapi pada kebiasaannya, ritual ini terdiri dari mereka yang berusia lingkungan 15 hingga 40 tahun. Setiap peralatan itu diasap dengan kemenyan, satu persatu, bermula dengan seludang mayang dan diikuti dengan bunga 3 jenis bunga tadi dan peralatan lainnya. Setelah itu, Bomo pun menutup kepala dengan kain batik lepas dan dililit semutar, dan separuh badannya dia tutupi dengan kain putih yang menggunakan benang kapas, dan duduk bersila sambil mengulik atau menggunggam. Menggunggam atau mengulik ni membawa maksud menyanyi lah. Dan melihat waktu yang baik ataupun waktu yang tepat untuk dorang memohon pertolongan, dan caranya lah untuk menyanyi dan menari. Pada waktu itu, Bomo mula bernyanyi dan rebana pun dimainkan untuk mengiringi nyanyian pawang dengan tingkah laku tertentu lah, yang mulanya perlahan, kemudian kepada nada yang lebih sederhana, dan terakhir sekali tinggilah, serta tidak boleh macam tersalah lah, dalam iramanya, kerana ini akan mengganggu konsentrasi lah Bomo, dan tidak akan membawa turun putri 7 tuh ke alam manusia, macam tu. Dalam upacara ini, seorang bomoh atau pawang akan memulakan persembahan dengan membaca mantra, memuja. Sejambak mayang pinang itu akan bergerak-gerak perlahan-lahan dan menari-nari dengan sesiapa sahaja yang memegang mayang tadilah. Orang yang memegang mayang tu akan ikut macam bergerak lah, mengikut gerakan mayang yang dipegangnya lah. Gerakan mayang yang menari-nari dengan pawang itu merupakan kemuncak kepada persembahan. Dan pada peringkat terakhir, Bomoh akan memecahkan mayang kelapa dengan menghempaskannya ke pasir atau menghempaskan sedulang mayang tadi ke telapak tangannya lah. Di saat inilah sedulang mayang tadi digerak-gerakkan untuk memanggil-manggil 7 orang putri, dan akan dipanggil seorang demi seorang lah. Putri 1 adalah putri tertua dan sulung yang harus dipanggil dengan tertib dan hormatlah sehingga putri yang ke-7, yaitu putri yang terakhir, putri bongsu, dan merupakan putri yang paling cantik dan paling sakti lah. Dipanggil untuk mengulik dan melihat si pesakit jika bertujuan untuk pengobatan. Tapi jika untuk persembahan hiburan saja, maka kedatangan setiap putri disambut dengan taburan 7 biji bertih jantan, dan biasanya
setiap orang putri akan memberi salam dan salam ini hanya akan didengar oleh pawang atau peduan sajalah. Okay? Semasa perbualan antara peduan dan putri ketujuh ini berlangsung, penepuk gendang akan berhenti menepuk rebananya, dan jika rebab digunakan untuk menggantikan rebana, maka pemain rebab akan menghentikan gesekan rebabnya. Ini bagi mengelakkan penonton atau mereka yang berada di tempat tersebut terasuk atau tergerak angin lah. Okay, tidak asing lagi kan? Mesti semua pun tahu siapa tokoh Ulik Mayang ni, iaitu almarhum Mazlan Embong. Merupakan pencipta lagu Ulik Mayang dan beliau telah meninggal dunia akibat serangan jantung. Allahyarham yang dikenali sebagai Pok Lang yang telah banyak sangat berjasa dalam penciptaan lagu Ulik Mayang ni. So, itu saja daripada kami berempat tentang music ritual. Kami harap bermanfaatlah untuk kita semua.